Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Baik, kali ni kita nak bincang Pulau Pinang, kertas 1. Seorang murid mengkaji beberapa persamaan seperti dalam rajah 1. Berapakah kuantiti vektor? Soalan tanya, berapakah kuantiti vektor yang terlibat dalam 3 persamaan di atas? Kuantiti vektor ni adalah satu kuantiti yang ada magnitude, dia ada magnitude, dia ada nilai dan juga ada arah, direction. Okay, ada magnitude dan ada direction, both magnitude and direction. So yang terlibat adalah pertama yang kita tahu adalah dekat sini displacement, and disebabkan displacement adalah suatu kuantiti fizik yang ada direction dan juga magnitude, maka velocity pun terlibat sekali lah, sebab dalam formula velocity ada displacement. Kemudian yang ini kuasa sama dengan kerja bahagi masa. So kerja ni force times displacement. So sebab ada force, lepas tu ada displacement pula. Okey, maka work adalah kuantiti vektor. Disebabkan work adalah kuantiti vektor, maka power juga terlibat sama. So ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 semuanya. Okey, tu soalan pertama. Soalan kedua, hubungan antara jarak imej V dengan pembesaran M untuk sebuah kanta cembung. Okey, ini persamaan dia. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara V dengan M bagi persamaan di atas. Alright, kita tengok dulu pilihan jawapan. Pilihan jawapan kita diletakkan paksi Y V, paksi X nya M. Jadi kita nak suaikan formula di atas ni. Kita kena suaikan formula di atas ni mengikut apa yang tertera pada paksi. Okey, berdasarkan formula garis lurus lah. Y sama dengan MX tambah C. So disebabkan V berada di paksi Y, maka kita tinggalkan V sahaja di sebelah kiri. V sama dengan, kita nak ikut yang ni tau, Y sama dengan MX tambah C. So V kita sudah pun berada di paksi Y. V berada di paksi Y. Okey, paksi X kita apa? Paksi X kita M. So yang ada M kat sini adalah 10M. Maka kita kena pastikan 10M ni berada di kawasan ni yang ada X. Okey, sebab M dilabel pada paksi X. So jadi 10M. Okey, disebabkan negatif 10 ni, kita nak tinggal V saja, negatif 10 bawa pergi kanan, dapatlah tambah 10. So kita check sekali lagi, betul tak kita punya X kita, paksi X kita adalah M. Betul, paksi X kita adalah M. Kemudian kita ada pintasan pada paksi Y, iaitu C. C kita 10. Macam tu. So this follows the linear equation. Okay, dan kita dapati bahawa pintasan pada paksi Y, this is Y intercept. So nilai Y intercept kita adalah 10. Tengoklah pilihan jawapan, ada tak pintasan dekat 10? Ada. So calon-calonnya adalah A dengan C, sebab pintasan pada paksi Y adalah 10. Okey, kemudian kita tengok kecerunan. Beza A dengan C adalah kecerunan. Kalau A kecerunan positif, C kecerunan negatif. Cuba tengok balik kita punya persamaan. 10 kita ni yang mewakili nilai kecerunan, iaitu M. Tengok sini, M. Allahu Akbar. Sekejap ya, padam balik. Kenapa dia highlight benda lain? Saya nak highlight M ni. M kita bernilai positif 10. Maka itu bagi kita jawapan A. A adalah jawapan paling tepat kerana kecerunan positif. Kecerunan positif. Boleh ya. Seterusnya nombor 3, graf hal laju masa menunjukkan bagaimana hal laju berubah dengan masa. Okey, V lawan T. V melawan T. Okey, V lawan T, ingat balik, kecerunan dapat pecutan, luas di bawah graf dapat sesaran. Okey, kereta yang manakah bergerak pada jarak paling jauh dalam masa 30 saat? Saya ni nak awak cari sesaran. Sesaran.
Sesaran mana yang paling besar. Okey. So kalau tengokkan kepada saiz misalnya jawapan A adalah merujuk kepada laluan ni. Luas ni ni Allah, tak tahulah saya boleh highlight ke tak kadang-kadang PDF ni so ni A, jawapan A. Keluasan A yang ini. Okay, kemudian B is this one, B sampai ke bawah ni. This is B. Obviously B yang paling besar, B yang lebih besar daripada A. Kemudian C, which is sektor yang ni. C adalah this sector sampai bawah C. D hanyalah segitiga ni lah. D adalah segitiga yang ini. D yang ni segitiga. So kita boleh kira satu-satu, kira area satu per satu lah. Misalnya kita nak kira area segitiga, contoh je lah, saya skip, nak cepatkan sikit. So area untuk D adalah setengah darab dengan 30 darab dengan 30. Yang ni untuk D, saya kira untuk D. Maka yang ni 30 darab 30 900 dapat 900 bahagi 2 450 meter. Okey. Yang tu untuk D. Okey, yang ni kita tulis D. Okey. Kemudian cuba kira untuk B pula. B senang sikit kan. B 30 darab 20 dapat 600 meter. So setakat ni yang paling besar B lah, setakat ini. Okey. Next kita kirakan C pula. Kirakan C, lengkungan tu. Okey, C tu adalah 1/4 daripada luas bulatan. Jadi untuk C adalah 1/4 daripada luas bulatan. Luas bulatan kita kira guna formula pi R kuasa 2. Okey, masukkan nilai 1/4 darab dengan pi darab dengan R. R adalah radius. Kita tengok sini radius dia 30. So ini titik tengah dia bulatan. 30 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okey, so dapat 706.95 meter. Sorry meter square semua, meter square sebab luas. Okey. Okey, manakala untuk luas C, C pula dah, luas A A is 30 square. Okey, yang tu dia punya formula untuk sektor sektor A. Sektor A. Alamak, confuse sektor A. Okey. So ini 30 darab 30 lah. Okey, untuk cari luas segi 4 tu, kemudian baru kita tolak dengan luas C. Okey, sebab lengkungan tu kita assume sama. Dapatlah kita balance yang ni. Balance yang sini saja. Kita tolak yang C. So 30 square tolak dengan 706.95. Okey, tengok jawapan dia. So kita dapat 193.05 meter. Sorry meter, sesaran kan. Meter, semua meter lah, luas meter saja. Silap padam pula dah. Pi R square. Okay, so the best answer adalah C. C yang paling luas. C nilai yang paling besar, maksudnya sesaran yang paling jauh. Alright. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 4. Sebiji bola pingpong dan sebiji bola logam yang sama saiz dilepaskan daripada ketinggian yang sama dalam vacuum. Okey, ini keyword dia, di dalam vacuum. Maksudnya tidak ada air particles dan tidak ada rintangan udara. Bermaksud jatuh bebas, konsep jatuh bebas.
Alright, soalan tanya apa? Perbandingan yang manakah tentang momentum kedua-dua bola sejurus sebelum menghentam pada lantai adalah betul? Mana yang betul lah berkaitan dengan momentum. So disebabkan jisim bagi bola pingpong dan bola logam adalah berbeza, maka yang mempengaruhi momentum sekarang adalah jisim lah So the greater the mass, the greater the vacuum, the momentum. So disebabkan jisim bola logam lebih besar daripada bola pingpong, maka momentum bola logam lebih besar. Okay, so ni jawapan dia. Momentum bola logam lebih besar dari momentum bola pingpong. B. Okay, selesai. Nombor 5. Sekumpulan ahli bomba sedang memegang hos yang besar untuk memancutkan air. Hos itu perlu dipegang oleh sekumpulan, bukan seorang sekumpulan ahli bomba untuk okay, kenapa perlu ramai-ramai ni? So jawapannya B, untuk mengatasi the large backward recoil effect. So bila air keluar dengan sejumlah momentum yang besar, maka for every action, yang ni hukum Newton, hukum gerakan Newton yang ketiga, for every action there will be reaction of the same magnitude but opposite direction. Setiap action akan ada reaction, nilainya sama besar tapi arahnya bertentangan. Okay, itu konsep dia lah itu hukum dia, hukum Newton ketiga. Hukum gerakan Newton yang ketiga. Kalau konsep ini adalah konsep prinsip atau prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Okey, nombor 6. Nyataan di bawah adalah dinyatakan dalam, kita tengok penyataan dia. Kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan. Okey, kadar perubahan momentum, kita ambil yang ni dulu, adalah berkadar terus dengan daya paduan. So daya paduan, resultant force, berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. So kadar perubahan momentum adalah mv minus mu bahagi dengan t. Yang atas ni adalah perubahan momentum, mv tolak mu. Kemudian bahagi dengan t, dapatlah kita kadar. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya paduan. Okey, so yang ni kita boleh simplify lagi. Bahagian kanan ni mv tolak mu bahagi t ni kita boleh simplify kepada m darab dengan a, sebab a adalah pecutan adalah v tolak u bahagi dengan t. So hukum apa yang melibatkan yang ini? F equals to ma kan? F equals to ma. Hukum apa? Hukum gerakan Newton kedua. 7. Rajam menunjukkan bulan beredar mengelilingi bumi dalam orbitnya. Okey, kemudian tentukan daya graviti. Determine the gravitational force exerted by the earth on the moon. So gravitational force dia ada formula dia kan. F sama dengan G darab dengan M1 darab dengan M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey, so kita masuklah nilai dia. Okey, so G adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Lepas tu M1 adalah jisim bumi. Kita ambil jisim bumi dululah 5.97 tak muat darab 10 kuasa 24. Kemudian darab lagi, saya terpaksa double macam tu darab lagi dengan jisim kedua, iaitu kali ni jisim bulan 7.35 darab dengan 10 kuasa 22. Nilai semua dekat sini nilai semua dah diberi dalam soalan. Kemudian bahagi, ni darab semua tau, bahagi dengan R square. R square adalah jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. Jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. So jarak di antara pusat bumi ke pusat bulan sudah diberikan. So 3.8 darab 10 kuasa 8. Letak kurungan,
kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Formulanya ada kuasa 2. Okay, the rest is matematik lah. Tekan calculator betul-betul, susun betul-betul dalam formula, dalam calculator. Pastikan guna kurungan. Guna kurungan. Alright. So jawapannya, okay, 2 darab 10 kuasa 20 Newton, which is B. Kalau tak dapat, awak mesti salah tekan, salah register dalam kalkulator awak. So hati-hati. 8. Graf manakah mewakili hubungan antara pecutan graviti G dengan jarak pemisahan R antara satu objek dengan bumi? Konsep dia macam mana? Kalau ini bumi, sorry lukisan tak cantik lukisan tak berapa cantik. Bukan tak berapa cantik, memang tak cantik lah. So ini bumi, ini pusat bumi. Kalau awak berada on the surface of the earth, G awak paling maksimum. Berapa nilai G maksimum itu? 9.81 ms negatif 2. This is on the surface, paling maksimum. Okay, kalau awak korek ke arah pusat bumi dan awak duduk di satu tempat yang hampir dengan pusat bumi, G awak akan jadi less than 9.81. Nilai G awak akan berkurang. Dan kalau awak berada jauh daripada bumi, awak duduk di atas satu menara yang sangat tinggi, maka G awak juga akan berkurang daripada 9.81 ms negatif 2. Macam tu. So maksimum dekat surface, pergi dekat dengan pusat kurang, pergi jauh dari pusat kurang juga. So the best answer, okay, daripada 4 ni kita boleh buang dah kita boleh buang dah C. Okay, sebab dia tidak ada nilai maksimum, lepas tu ada nilai kurang dan nilai maksimum kiri dan kanan tu, yang berkurang tak ada. So calon adalah A, B dengan D saja. A, B dengan D. Alright. So best answer adalah A, yang mana nilai puncak di sini mewakili nilai G maksimum. Dan kalau kita pintaskan ke kiri, nilai di sini adalah 9.81. Kalau kita tengok, nilai 9.81 tu ada nilai G maksimum apabila objek berada di surface. Surface maksudnya jarak objek kepada pusat bumi adalah jarak jejari itu sendiri. Macam tu. Alright. So kalau kurang jarak R dia, maksudnya masuk ke dalam, G dia jadi rendah. Kalau lebih, G juga jadi rendah. So sebelah kiri linear, sebelah kanan eksponen. Dia tak boleh dua-dua eksponen atau dua-dua linear. Macam tu. Baik. 9. Apakah bentuk orbit bagi sebuah planet yang mengelilingi matahari? Yang ni jawapannya ellipse. Dinyatakan dalam hukum Kepler yang pertama, Kepler's first law. Okey. Kemudian 10. Rumah kayu di kawasan iklim sejuk. Okey, ini rumah kayu kawasan sejuk. Okey, mengapakah rumah kayu sesuai dibina di kawasan iklim sejuk? Okey, jawapannya adalah C, kerana muatan haba tentu kayu adalah tinggi. C bagi kayu is very high. Okey. So kalau C very high, dia ada dua property. Okey. So kalau dalam hafalan kita boleh kata dia lambat panas, lambat sejuk. Okey, lambat panas, lambat sejuk. Tapi dalam exam kita tak boleh tulis lambat-lambat tu. Jadi terma yang sesuai, okey, terma yang sesuai kita boleh guna bila C besar, it have low ataupun small increase in temperature. Okey, mempunyai peningkatan suhu yang kecil. Okey, ataupun pengurangan suhu yang kecil. Maksudnya dalam rumah ni tak berasa sejuk sangat. Kalau kawasan, kalau hari tu adalah hari yang ekstrim sejuk, kuranglah kesejukan di dalam rumah tu berbanding dengan luar. Right.
11. Aziz sedang duduk berhampiran satu unggun api di dalam sebuah iglu untuk memanaskan badannya. Apakah berlaku apabila keseimbangan terma dicapai? Okey, keseimbangan terma ni ada dua ada dua condition. Pertama, no net heat transfer. Okey, jumlah haba yang dipindahkan antara dua-dua objek tu resultant dia kosong. Kedua, mempunyai suhu akhir yang sama. So best answer, cuba tengok. Suhu badan Aziz meningkat. B, suhu udara dalam iglu berkurang. C, terdapat pengaliran haba bersih daripada udara di dalam iglu kepada Aziz. D, tiada pengaliran haba bersih di antara. Okey, D paling tepat. No net flow of heat. Tu saya sebut tadi kan, no net flow of heat atau no net heat flow. Okey, nak cerita bahawa udara di luar dengan badan Aziz tu, haba yang dipindahkan sama banyak. So Aziz pindahkan 20 joule misalnya, haba dari luar tu memindahkan haba kepada badan Aziz juga sebanyak 20 joule. Jadi 20 tolak 20 dapat kosong. No net heat flow. Ingat bukan tak ada haba dipindahkan, tapi haba sama banyak dipindahkan sama banyak. Itu trik dia. 12. Rajah menunjukkan graf suhu masa bagi pepejal P dan Q. Okey, P yang garis atas ni, Q yang garis bawah ni. Kuantiti haba yang dibekalkan adalah sama. Okey, haba sama banyak, maksudnya Q sama banyak. Antara berikut yang manakah menerangkan tentang graf? Q menyerap lebih haba dari P. Mana? Salah jumlah haba yang diserap oleh P lebih banyak kerana peningkatan suhu P lebih besar. P kan meningkat suhu dia kepada 45. Ni 45, yang ni 20. Jadi P sebenarnya menyerap haba lebih banyak daripada Q. Okey, salah. Takat lebur Q adalah lebih tinggi dari P. Takat lebur dua-dua sama. Takat lebur adalah 10. So B juga salah. Muatan haba tentu Q adalah lebih tinggi dari P. Nilai C untuk Q lebih tinggi dari P. Maksudnya P cepat panas. P cepat panas. Betul lah. P adalah cepat panas. Ataupun peningkatan suhunya lebih tinggi daripada P. Betul. So C is the best answer. Okay, macam tu. So CP lebih kecil sebab peningkatan suhu dia besar. Macam tu So nilai specific capacity, kalau nilai C dia kecil, dia cepat panas, dia cepat sejuk. Itu shortcut lah tapi dalam exam jangan tulis cepat panas, cepat sejuk. Okay, very ataupun high increase in temperature. Macam tadi high increase temperature. Haba yang sama tapi P dia boleh pergi suhu sampai 45, Q hanya 20 sahaja. So peningkatan suhu yang lebih banyak. So C jawapannya. 13. Yang manakah mematuhi hukum Charles? Okey, antara aplikasi berikut yang manakah mematuhi hukum Charles? Okey, hukum Charles ni apa? Okey, kita tengok segitiga macam biasa. Segitiga hukum gas tu kita ada P, V dengan T. So hukum Charles, yang ni B, ini C, sini G. So hukum Charles C lah Hukum Charles adalah hubungan antara volume dengan temperature, yang mana pressure adalah constant. So kalau pressure constant, kita tengok dan kita cancel lah mana pressure yang tak constant kan, yang melibatkan tekanan ni. Tekanan tayar sesuai diukur ketika. Okey, B salah. Okey, kemudian D, suhu dan tekanan yang tinggi, salah. So dia mesti V dengan T sahaja. So the best answer adalah C, suhu yang tinggi, temperature, boleh menyebabkan botol deodoran meletup. Yang ni volume dia lah. Volume dia menjadi besar kan. So bila volume besar, botol itu meletup. Okay, so C. Macam tu Alright. 14.
gelombang air merambat dari laut ke barat, dari laut ke pantai. Laut mana pula laut ke barat, laut ke pantai, sorry. So yang ni ke sini lah. Okey. Manakah antara ciri-ciri gelombang bagi situasi di atas adalah betul? Okey, apa jadi bila air menghampiri pantai? Itu maksud soalan lah. So kita boleh tengok kat sini, kedalaman berubah from deep, daripada kawasan dalam kepada kawasan shallow. Dan ini sebenarnya nak cerita dekat awak tentang satu fenomena gelombang, iaitu refraction, pembiasan gelombang air. Dalam pembiasan gelombang air, kita kena tahu apa yang sama, apa yang berubah. So antara yang berubah adalah velocity atau speed. Okay, speednya akan berkurang bila menghampiri pantai atau pergi ke kawasan shallow, dan wavelengthnya juga akan jadi pendek, jadi rapat-rapat. Okay, so kita choose best answer lah. So dia mesti berkurang. Laju berkurang, panjang gelombang berkurang, D. Okey, seterusnya, satu penghadang ombak. Okey, wave barrier ni, wave barrier dia yang ini, yang melengkung ni. Jadi ada gelombang yang akan datang daripada kanan ke kiri, masuk ke celah wave barrier ni. So wave barrier ni menyebabkan gelombang yang dalam keadaan satah akan terbelah, refracted, daripada satu arah kepada banyak arah. Dan yang paling utama dalam diffraction, yang ni fenomena pembelauan, dalam diffraction, apa yang mustahil untuk awak ingat adalah amplitude berkurang. Mesti ingat yang ni. Ataupun energi berkurang. Kenapa? Itulah punca kenapa kita buat diffraction. Diffraction ni tujuannya untuk mengurangkan amplitude gelombang. Why? Kerana di kawasan ni kita nak letak boat ataupun tempat boat berlabuh atau kawasan rekreasi, supaya sesuai dengan keadaan untuk rekreasi. Kalau tak, nanti gelombang air atau ombak terlampau tinggi, kawasan tu tak sesuai untuk kita buat aktiviti. Tu antara yang awak perlu ingat untuk gelombang air lah. Okey, untuk gelombang air, kenapa kita letak wave barrier? Untuk mengurangkan amplitude. Okey, bukan mengurangkan hal laju. Kalau mengurangkan hal laju, yang ni fenomena refraction. Banyak pelajar keliru. Dia kata letak benteng ni baru slow air. Salah. Benteng ni bukan untuk slowkan air, bukan untuk memperlahankan laju air. Salah. Untuk mengurangkan amplitude, mengurangkan tenaga gelombang. Okey, so C is the answer. 16. Suatu spektrum gelombang elektromagnet, kuantiti fizik manakah bertambah dari sinar gamma ke gelombang radio. Mana? Sinar gamma ke gelombang radio. Sini apa yang bertambah? So sinar gamma dia ada frekuensi paling tinggi. Radio wave dia ada frekuensi paling rendah. So yang ni berkurang kan. So yang bertambah apa? Wavelength. Wavelength sinar gamma adalah sangat pendek, paling pendek. Manakala wavelength atau panjang gelombang radio wave adalah paling panjang. So yang bertambah yang ni kan, wavelength, D. Baik. 17. Sebatang lilin dengan imejnya dalam cermin satah. Ni cermin satah ya, sebab tu kita tengok saiz imej sama. Jarak imej dengan jarak objek ke cermin adalah sama. Okey. So, soalan tanya apa? Pasangan manakah yang betul jika imej yang dihasilkan adalah besar dan tegak? So dia bagi syarat ni imej yang nak dihasilkan adalah besar dan tegak. Itu pilihan ada pilihan cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian kedudukan lilin tu pula, adakah duduk U sama dengan ke, U lebih besar ke, atau U lebih kecil dari F. So yang ni okey, yang ni jawapannya B. Cermin cekung dengan kedudukan objek U lebih kecil daripada F. Yang ni kita boleh tengok dekat
lukisan kalau kita nak tengok lukisan dia, alamak, saya punya saya punya lukisan hari ni tulisan semua buruk tak tahu kenapa. Nampak? Saya bengitnya. Betul, saya rush kot. Saya kena bertenang dulu. So ni cermin cekung. Okay, sorry lah. So kalau sini saya buat F, kemudian double dia adalah C. So kedudukan objek ni roughly saya lukis. Awak boleh tengok lukisan dalam buku teks juga atau dalam nota awak. Tu objeknya. Sorry saya belum mampu nak beli tab. Kalau tab insya-Allah lukisan better lah daripada ni. Ni saya pakai tablet saja Saya pakai contin dekat PDF, pakai OBS dan pakai tablet tablet biasa ni, tablet yang sambung dekat komputer tu, bukan tab Sorry lah kalau lukisan saya tak canggih tak cantik. So pergi dekat cermin. Disebabkan ni kan tak cermin cekung, maka cahaya difokuskan atas titik F. Okey. Kemudian cahaya yang kedua dari kepala pergi ke cermin, kemudian terpantul semula jatuh atas titik C. So sebab sebelah kiri tak boleh nak bersilang sebab makin mencapar, maka persilangan mungkin hanya akan berlaku di sebelah kanan. So kita extrapolate ke dua-dua ray ni, maka bersilanglah dua-dua ray ni pada suatu tempat di sebelah kanan. Okay, persilangan dia tu adalah position dia, bukan objek tu, bukan image tu. So itu kedudukan image-nya. Sekejap saya panjangkan macam tu. Dan itulah dia rupa image. Ni image dia. So image-nya besar dan tegak. Okay, seperti mana yang dikendaki dalam soalan, besar dan tegak, upright, magnified and maya, virtual. Ni virtual Alright. Sorry kalau lukisan tak cantik, sorry. Kalau nak lukisan saya cantik, tengok iklan lama-lama, share banyak-banyak, like banyak-banyak, bagi kawan tengok. Okay, saya dapat duit daripada YouTube ni, belilah saya tab kan. Alright. 18. Antara berikut yang manakah menunjukkan laluan cahaya yang betul apabila cahaya merambat dalam dua lapisan udara yang berbeza suhu? Okey, kalau udara itu panas, maka ianya kurang tumpat. Udara panas adalah kurang tumpat. Udara yang sejuk adalah udara yang tumpat. Okey, kita tengoklah situasi dia ni. So, yang manakah betul? A confirm salah lah, tak logik lah kan. Macam gitu pergi dia. C juga salah. Macam mana boleh terpantul balik dalam udara sejuk? Dan kalaupun ini adalah pantulan dalam penuh, sudutnya tak sama besar. Salah. So, contender tinggal B dengan D. So, kita tulis kejap. Udara sejuk tumpat denser, yang ni less denser. Yang ni denser, yang ni less denser. Okey, situasi yang sama kan. So dari tumpat ke kurang tumpat, menjauhi normal. Dapatlah jawapan B. Ni menjauhi normal, ni mendekati normal. Salah. Okey, 19. Seekor ikan melihat seekor kumbang pada kedudukan yang berbeza. So ikan ni tengok kat sini, dia nampak kumbang di atasnya. Bila ikan tu mendekati betul-betul di bawah beetle, hilang image tu dan dia dapat nampak kumbang tu pada kedudukan sebenar dia, which is on the ranting. Dan sedar atau tidak, kedudukan ikan ni is the angle between the fish and the beetle. So beetle ni fish dalam rajah 13.2 berada betul-betul di atas normal line, betul-betul selari dengan normal line bagi air tersebut, maka tidak ada pembiasan berlaku. No refraction occur. Because, kenapa tidak ada refraction? Because the object in image ataupun the object is parallel to normal line, selari dengan garis
normal. Selari dengan garis normal. So tidak ada pembiasan yang berlaku. Yang ni form 3 pun ada belajar. Sorry, form 2 ke? Form 2 Alright. So soalan dia, why the fish see the beetle and its image in the same position? Kenapa dia nampak di tempat yang sama? Mana jawapan dia? B. Penglihatan berlaku pada sudut normal atau betul-betul paralel dengan garis normal. Soalan terakhir untuk bahagian 1. Satu objek diletakkan 15 cm di hadapan sebuah kanta cembung. Okey, kanta cembung tak ada masalah Dia punya F dia positif. Okey, kalau kanta cekung negatif. Okey, jangan lupa tu. So kita establish, siap-siap kat sini, takut terlupa. Dengan panjang fokus, ni panjang fokus 10 cm. Jadi panjang fokus adalah positif 10. Letak ke tak letak ke tanda positif tak ada masalah. Kalau tanda negatif wajib letak. Okey, satu objek diletakkan. So ini jarak objek U. Okey, berapakah jarak image? Soalan suruh cari V sama dengan apa. So pakai formula kanta nipis, 1/F sama dengan, okey, 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, ganti nilai. Kita dah ada 1/F 1/10 sama dengan 1/15 tambah 1/V. Alright, nombor kita letak dengan nombor 1/15 dengan 1/10 ni. 1/15 bawa pergi kiri. So kita dapat 1/V sama dengan 1/10 tolak 1/15. Okey, tekan kalkulator dulu sebelah kanan tu. 1/10 tolak 1/15 dapat 1/30. So 1/V adalah 1/30. V sama dengan 30. Okey, saya rasa sampai situ saja. Sorry kalau ada salah apa-apa, beritahu dekat ruangan komen. Kadang-kadang mungkin jawapan saya sikit beza dengan apa skema. Saya tak pasti. Kalau saya salah bagi budak-budak negeri yang dah bincang dengan cikgu awak, kalau ada salah beritahu saya kat bawah ni, boleh saya buat pembetulan. Saya takut masa peperiksaan tu ada pembetulan tapi saya tak tahu. Saya hanya dapat maklumat yang macam ni je lah daripada bentuk PDF. Okey, sampai situ saja. Good luck, teruskan usaha awak, teruskan momentum. InsyaAllah saya doa semua yang tengok video saya, semua yang berusaha bersungguh-sungguh, Allah balas dengan keputusan yang baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.